Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk topik hari ini kita akan membicarakan topik yang keempat, iaitu peranan inklusif bagi bidang pendidikan jasmani. Okay, slide ini disediakan oleh kumpulan Faizul, Farhan, iaitu saya sendiri, dan Daniel Iku. Okay, kita pergi kepada slide yang pertama. Okay, kita tengok apa yang dekat slide pertama. Okay, slide yang pertama ni kita tengok daripada segi peranan. Okay, peranan guru pendidikan khas tu sendiri. Okay, apa benda peranan guru pendidikan khas ni dalam mengajar subjek pendidikan khas? Okey, berperanan sebagai guru pembimbing untuk yang pertama membimbing dan membantu MBK, murid berkeperluan khas semasa sesi PDP. Okey, guru ni sendiri kena membantu murid-murid tu. Yang kedua, membantu menyediakan RPI, itu rancangan pendidikan inklusif. Murid berkeperluan khas melalui perbincangan. Guru perlu berbincang untuk mendapatkan RPI, iaitu rancangan pengajaran pada hari tersebut. Yang ketiga adalah guru perlu bekerjasama dengan guru arus perdana berkaitan dengan perkembangan murid. Okey, disebabkan murid-murid ni kadang-kadang ada yang masuk kelas arus perdana. Jadinya guru-guru murid berkeperluan khas ni dia perlu membincang dengan guru. Dia tanya dalam kelas contohnya kan. Contohnya guru yang arus perdana tu dia tanya contoh murid tu nama A. Okey. Dia tanya, okey, murid A ni macam mana? Dari segi dia punya pergaulan ke macam mana? So, daripada segi apa yang dia dapat melalui guru arus perdana tu, so guru ni dia boleh rancang pendidikan ataupun dia rancang pengajaran untuk sesi PDP dengan lebih cemerlang lah orang bilang. Okey, slide yang seterusnya. Guru pendidikan khas juga dia perlu mengenal pasti murid berkeperluan khas yang berada di kelas arus perdana atau di PPKI untuk ditempatkan dalam program pendidikan inklusif. Okey, guru perlu tengok balik murid ni sesuai atau tak sesuai untuk ditempatkan di program pendidikan inklusif di sekolah. Okey, yang kedua adalah berperanan sebagai guru resource ataupun guru pendamping. Seperti menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan keperluan murid berkeperluan khas. Okey, murid berkeperluan khas ni dia perlu untuk sesuatu yang menarik lah. So, guru perlu bijak dalam menyediakan bahan bantu mengajar. Okay, yang ketiga adalah guru pendidikan khas ni berperanan sebagai guru resource ataupun guru pendamping seperti membantu guru dalam kelas arus perdana semasa sesi PDP. Okay, dia juga perlu membantu guru kelas arus perdana. Okay, slide yang seterusnya. Kita tengok pula dari segi peranan murid dan ibu bapa. Okay, yang pertama adalah memastikan rakan murid berkeperluan khas tidak dipinggirkan daripada aspek sosial dan akademik. Okey, murid tu sendiri dia tak boleh nak palau kawan dia tak boleh nak pinggirkan kawan dia yang berkeperluan khas tu. Nanti murid tu dia akan terasalah dan minat dia untuk belajar tu dan mungkin dia malas untuk pergi sekolah menyebabkan dia ketinggalan. Okey, yang kedua adalah membina hubungan yang positif dengan sekolah, iaitu ibu bapa sendiri lah. Ibu bapa ni dia kena dekat dengan sekolah supaya apa? Supaya guru-guru ni dia mudah untuk mengikuti perkembangan murid tu sendiri. Sebagai contoh, murid tu dekat rumah macam mana dia punya personality. So, bila ibu bapa ni bagi respon kat guru, so guru mudah untuk merancang pengajaran pada hari tersebut. Okey, yang ketiga adalah memberi galakan dan penugahan. Ibu bapa tu sendiri perlu memberi galakan kepada anak-anak untuk datang ke sekolah, terutama untuk murid yang berkeperluan khas. Okey. Yang keempat adalah memberi sokongan PDP. Murid dan juga ibu bapa perlu memberi sokongan PDP, dan yang terakhir adalah murid dan ibu bapa perlu memberi sokongan moral dan motivasi. Okey, ibu bapa ni penting sangat. Okey, untuk murid-murid berkeperluan khas ni untuk memberi motivasi dan juga moral supaya murid ni dia lebih bersemangat untuk datang ke sekolah dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Mantap lah. Okey, ini kita tengok dari segi jabatan-jabatan kerajaan. Okey, antara jabatan kerajaan yang kami ambil kat sini contohnya sebagai Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah. Okey, PPD lah kalau senang kita nak ingat PPD. Okey, yang pertama adalah membantu menyediakan perkhidmatan sokongan mengikut keperluan. Okey, kalau contohnya perkhidmatan kat sekolah tak cukup, cikgu-cikgu tak cukup kan, cikgu-cikgu untuk program inklusif ni tak cukup. So, PPD ni dia kena aturkan supaya guru kat sekolah tu mencukupi lah. Okey, yang kedua adalah memantau pelaksanaan PPI. Okey, siapa lagi kalau bukan Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Daerah untuk memantau. Okey, dia perlu memantau, dan kalau ada apa-apa masalah ataupun kekurangan, dia boleh buat penambahbaikan
macam yang contoh saya bagi tadi, mungkin dia boleh tambah guru lebih-lebih kan. Supaya apa? Supaya guru cukup dan guru mudah untuk mengajar. Okey. Yang ketiga adalah Jabatan Pendidikan Negeri ataupun daerah perlu membantu merancang dan mengurus pelaksanaan PPI macam yang saya cakap tadi. Yang keempat adalah menyelaras dan melaksanakan kursus untuk latihan untuk pentadbir dan guru yang terlibat dengan PPI. Okey. Guru yang terlibat dengan PPI ataupun pentadbir yang terlibat dengan program pendidikan inklusif ni, dia perlu untuk hadir kursus. Contohnya macam kan ada sesuatu yang perlu diselaraskan di setiap daerah ataupun di setiap negeri. Jadinya mereka ni perlu mengikuti kursus supaya mereka sentiasa up to date dengan apa yang berlaku. Okey. Yang kelima adalah mengumpul data dan dipanjangkan kepada KPM. Okey. Saluran-saluran yang betul adalah melalui Jabatan Pendidikan Negeri ataupun daerah dalam mengumpul data dan menyerahkan data tersebut kepada KPM supaya KPM dapat melaksanakan tindakan-tindakan yang seterusnya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Faizul Helmi untuk slide seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum. Baiklah, hari ini saya akan sambung slide yang telah diterangkan oleh saudara Fahan. Okey. Yang kedua adalah badan bukan kerajaan. Okey, badan bukan kerajaan ni adalah selain daripada yang bekerja kerajaan lah, paling kita tahu ya. Okey, selain seperti NGO dan sebagainya. Okey, apa sebenarnya dia kena buat ni, badan bukan kerajaan ni? Yang ni menyediakan perkhidmatan sokongan dari segi intervensi, terapi dan rehabilitasi melalui pasukan pelbagai disiplin. Maksudnya pasukan daripada bahagian NGO ni, dia macam membenteras lah untuk masalah-masalah disiplin pelajar. Okey. Yang kedua ialah memberi khidmat nasihat kepada pihak pentadbir, guru, ibu bapa, rakan sebaya serta masyarakat setempat. Contohnya NGO ni boleh buat satu program motivasi ataupun satu macam perjumpaan lah antara ibu bapa, guru-guru, pihak pentadbir untuk selesaikanlah ataupun untuk tambah baik dari segi pengurusan sekolah. Okey. Yang ketiga kita boleh lihat di sini menyediakan perkhidmatan sokongan dari segi pegawai beredar dalam memastikan murid mampu mengadaptasi diri di sekolah. Macam mana murid-murid inklusif ni nak adaptasi diri kat sekolah. Jadi inilah peranan badan bukan NGO ni untuk membantu guru-guru dan pihak pentadbir. Okey, yang keempat kita dapat lihat di sini memberi khidmat nasihat dan cadangan keperluan peralatan khusus dalam memastikan murid mampu mengikuti PDP secara optimum, iaitu secara maksimum lah. Maksudnya macam mana guru ni maksudnya peralatan-peralatan di kelas tu. Sebab kita nak ajar ni bukan budak-budak biasa, jadi budak-budak berkeperluan khas yang diajar oleh guru biasa. Macam tu. Okey, yang kelima iaitu menjalankan program intervensi awal secara bersepadu dan terancang dalam mempertingkatkan perkembangan MBK. Okey, yang keenam menyediakan kerusi roda di sekolah jika perlu. Contoh macam pendidikan inklusif ni biasa untuk pendidikan khas. Ada macam pengalaman saya pergi ke sekolah, ada macam budak yang tak boleh berjalan, lumpuh separuh badan. Jadi inilah function yang menyediakan kerusi roda oleh badan bukan NGO. Okey. Okey, seterusnya isu dan cabarannya yang berlaku untuk isu dan cabaran dalam pendidikan inklusif di sekolah. Okey. Kita tengok sini, ada guru besar yang tidak memberi sokongan kepada PPI seperti memberi persepsi negatif dan beranggapan bahawa PPI hanya membebankan pihak sekolah. Ini antara isu yang saya rasa tidak patut wujud. Sebenarnya guru besar ni adalah orang panggil kepala sekolah. Jadi patutnya guru besar ini membantulah guru-guru dan pihak menteri pihak pendidikan untuk selesaikan masalah-masalah murid-murid pendidikan khas ni yang belajar di sekolah yang bercampur dengan pelajar-pelajar biasa. Kita tengok di sini dalam menangani isu persepsi negatif pihak pentadbir dan aspek kesediaan guru aliran perdana mengenai PPI. Mereka perlu memberi latihan perkhidmatan pendidikan inklusif seperti khusus kemahiran pengurusan murid inklusif. Jadi guru-guru ni tak semua guru belajar untuk mengawal murid-murid pendidikan khas ni. Jadi perlulah sangat khusus kemahiran mengurus murid berkeperluan khas ni. Okey. Okey, isu yang kedua kita dapat lihat ini dari segi ibu bapa dan masyarakat pula. Tak semua ibu bapa dan masyarakat sokong akan pendidikan inklusif ni. Mereka kurang kefahaman dan keyakinan terhadap guru biasa dalam mengajar MBK. Sebab itulah saya tengok isu pertama tadi, di mana setiap guru dan pihak pentadbir perlu diberikan kursus khas untuk pendidikan inklusif. Isu ini dapat diatasi dengan memberi pendedahan kepada ibu bapa mengenai kemahiran guru biasa dalam PDPK.
Okey, murid biasa juga memberi cabaran kepada PBI. Misalnya mereka tidak faham keadaan MBK dan sering membuli mereka dalam kelas aliran perdana. Ini tidak patut berlakulah di sekolah. Okey, sekarang ini saya dah tunjukkan 2 isu dan cabaran. Okey, baiklah. Seterusnya, isu yang seterusnya kita akan bincangkan di dalam kelas yang seterusnya. Okey, ayo kawan-kawan, kita bincang pada esok hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih daripada saya, Farhan dan Dano. Assalamualaikum.